Bila kita ngaji, tuan-tuan dan puan, kena ingatlah tiga huruf tu. Alif, waw, ya. Ha, jadi itu yang kita belajar sebelum ni lah. Jadi untuk hari ni kita akan belajar satu topik di mana dia cancel balik yang panjang tadi tu. Macam kita belajar sebelum ni, alif memanjangkan bacaan, waw memanjangkan bacaan, ya memanjangkan bacaan. Tetapi minggu ni kita belajar tentang satu tanda yang membatalkan huruf mat di bawahnya, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan tanda bulat ataupun tanda bujur di dalam Quran. Okey. Jadi tanda bulat ni, kita masuk kepada tanda bulat ni lah. Boleh buka muka surat 23. Okey, tanda bulat. Tanda bulat ni, dia biasanya duduk dekat huruf mat. Apa huruf mat tadi? Alif, waw dan ya. Ha. Jadi kalau dia duduk dekat atas alif ni, macam dekat atas ni, nampak tak ni? Kalau dia duduk dekat atas alif ni, tuan-tuan dan puan. Jadi alif ni biasanya atas alif ni ada hamzah lah. Macam ni, betul tak? Tapi dekat sini dia tak ada hamzah. Tapi dia bukan tak ada apa-apa. Macam sebelum ni, syarat huruf hukum mat, dia mesti tak ada apa-apa baris. Tapi untuk sekarang ni, dia ada bulat pula. Jadi apa maksudnya tanda bulat ni? Tuan-tuan. Maksud dia dekat situ, baca bersama-sama saya lah dekat bawah tu. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Jadi kita nak kena buat apa? Kita abaikan sahaja alif bertanda bulat ni. Anggap sahajalah dia tu tak ada. Ha. Jadi kan kenapa dalam Al-Quran tu dia tak buang je terus alif tu? Kenapa nak letakkan tanda bulat atas tu? Sebab dah memang ejaan dia macam tu. Takkan kita nak ubah. Dia macam dalam bahasa Inggeris contohnya. Dalam bahasa Inggeris, beratur dalam bahasa Inggeris iaitu Q. Ejaan dia punyalah panjang. Way. Tapi orang sebut Q je. Jadi diibaratkan kalau macam bahasa Inggeris tu bahasa Arab lah. Dia ada O dekat atas empat huruf ni. Yang bermaksud dia ada pada ejaan, ada pada tulisan, tapi kita tak baca pun. Macam tu contohnya. Kita bagi contoh lain lah, bagi contoh bahasa Melayu lah. Apa ikut bahasa orang putih tu, bahasa penjajah. Kita tengok bahasa orang putih. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu contohnya lah, stokin. Kita duk sebut stokin. Tapi ejaan dia sebenarnya stoking. Betul ke stoking? Ada cikgu bahasa Melayu kat sini. Malu saya tu. Betul lah, tak silap saya macam ni lah ejaan dia. Stoking. Tetapi kita sebut stokin. Kenapa jadi macam tu? Sebab memang sebutan dia macam tu, tapi ejaan dia lain. Jadi kalau bahasa Melayu ni ibaratkan bahasa Arab, dia ada tanda bulat lah dekat atas G ni, yang menandakan dia ada pada ejaan tetapi tiada pada bacaan. Jadi kita abaikan saja huruf yang bertanda bulat. Macam itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan tanda bulat ni. Jadi bila dalam Al-Quran ni, bila kita kembali balik kepada bahasa Arab, tanda bulat ni, macam saya cakap tadi lah, dia hanya ada pada huruf mat, alif, waw dan ya. Dan bila dia duduk dekat atas huruf mat tu, maka dekat sini kita abaikan dia sahaja. Dia sebenarnya fungsinya. Jadi maknanya dekat sini tak adalah kita baca fadhuqu tiba-tiba pula kan. Tak ada. Kita baca macam biasa je. Fadhuqu fadhuqu
Tapi jangan pula kita cancel wow ni sekali. Tak ada kena-mena. Dia cuma batalkan huruf di bawahnya saja. Iaitu huruf alif. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia. Jadi alif ni tak ada fungsi. Jadi kita buangkan sahaja. Okey. Jadi untuk alif ni rasanya tak berapa nampak lagi lah. Nanti kita masuk dekat wow dulu. Sementara tu jom kita tengok. Dekat atas ni. Jadi jom baca bersama-sama saya. Pastikan jangan terbaca alif tu. Kena ingat set dalam kepala masing-masing. Alif tu jangan dibaca. Okey. Jadi jomlah baca bersama saya. Kita ada ayat pertama. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, siapa yang belum mahir lagi, jangan lupa tuliskan satu dua lah. Nombor-nombor harakat di bawahnya. Siapa dan baca bersama saya. Sesiapa yang sudah mahir, nak test bacaan betul ke tidak, jom baca bersama saya juga. Jom tengok sama ke tidak bacaan dia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya baca. Fadhuqu fadhuqu. Saya ikut saya baca. Ingat, jangan baca alif tu, abaikan je. Su'idu su'idu. Faqalu faqalu. Okey. Seterusnya. Fasiru fasiru. Okey. Amanu amanu. Jangan lupa abaikan alif ni. Seterusnya. Wa amilu wa amilu. Wa aqamu wa aqamu. Wa ati'u wa ati'u. Okey, mantap. Jom seterusnya. Baca tak ni? Ikut tak? Dengar-dengar je Sambil dengar, sambil ikut, sambil tengok huruf tu. Kenapa dia panjang, kenapa dia pendek. Seterusnya. Liyakunu liyakunu. Seterusnya. Nafaqu nafaqu. Seterusnya. Wa'udhu wa'udhu. Seterusnya. Watadhuku watadhuku. Seterusnya. Wasobiru wasobiru. Seterusnya. Warobitu warobitu. Terusnya. Faqulu faqulu. Terusnya. Okey, kita pause juga dekat sini. Nak tanyalah. Soalan cepu mas. Okey, tuan-tuan dan puan cuba komen sikit. Macam mana nak baca ni? Huruf apa ni dekat tengah-tengah ni? Cuba komen sikit dalam bahasa Melayu. Macam manakah cara nak membaca ayat ini?
Saya bagi soalan cepumas tengah-tengah ni. Takut ada yang dah terlelap. Komen sikit, komen sikit. Macam mana nak baca ni? Ma bakhilu, ma bakhilu. Okey. Bagus orang ni yang lain. Cuba, cuba, cuba. Betul ke tu jawapan Thomas Faris tu? Tak confirm lagi ni. Yang lain cuba, cuba. Puan Suraini. Puan Arya, Tuan Elmi. Okey, jom tengok. Okey, mantap. Okey, dah ada jawapan. Tak tahu lagi betul ke tidak. Jom lagi, lagi, lagi. Ha, mana yang lain ni? Puan Liza, Puan Nurlela, Puan Lien. Salah type. Nasib baik. Betul kan, betul kan? Tuan Helmi. Cuba, cuba tulis. Jangan takut untuk mencuba. Mereka yang apa kata? Mereka yang tidak pernah gagal itu adalah mereka yang tidak berjaya. Sebab orang yang berjaya adalah orang yang telah gagal berkali-kali. Jadi cuba. Jangan pernah takut untuk mencuba. Okey, mantap. Jangan tiru jawapan atas cuba, cuba. Okey, kita nak tengok lagi-lagi bab huruf bertindih ni. Sebab huruf bertindih ni memang menjadi ketakutan buat para pembaca. Okey, mantap. Rasa semua dah jawab kot. Tuan Helmi belum lagi ni. Nak jawab mana Tuan Helmi? Okey, lagi ni Puan Lian. Tulis, tulis, tulis. Tulis, tulis. Apa nama dia? Okey, mantap. Tak ada respon ni. Okey, Tuan Helmi, mantap. Okey. Okey, Puan Lian. Puan Lian seorang je ni, tak boleh ni. Ada ke tu? Dia tengah makan nasi. Jangan makan dalam kelas. Boleh ni. Okey, macam dah start kita tulis dah. Alamak tak perasan pula. Maafkan saya. Nah, dah malam-malam ni dah rabu sikit. Okey, alhamdulillah. Semua dah tulis dah. Okey, mantap. Okey, jadi jawapan dia adalah ya betul. Ma bakhilu. Alhamdulillah kelas ni semua pandai untuk huruf bertindih. Jadi bila kita jumpa huruf bertindih, kita baca yang belah kanan dulu. Dia bila kita dah pro ni, bukan nak cakap saya pro lah. Bukan macam tu. Bila kita dah pro huruf bertindih ni, kita dah tak perlu tengok dah huruf ni. Bila kita nampak je huruf bentuk macam ni, bentuk naga ni, bentuk mulut naga ni, kita dah terus boleh abaikan dah bentuk ni. Kita tengok titik je. Kita tengok titik belah kanan, kita tengok baris belah kanan, dengan kita tengok titik belah kiri dan baris belah kiri. Jadi kita tengoklah, kita ingatlah kalau belah kanan dia boleh jadi 5 huruf. Kalau belah kiri dia boleh jadi 3 huruf. Jadi tak perlulah saya tanya kot 5 tu apa, 3 tu apa. Sebab semua dah jawab betul. Jadi belah kanan, titik belah bawah dengan baris atas. Huruf ba. Kalau yang belah kiri, belah kiri mesti confirm bentuk dia macam ni. Titik dia dekat atas, baris dia dekat bawah. Maka jawapan dia ma bakhilu. Begitu. Alhamdulillah. Okey, jadi jom kita sambung. Sambung membaca. Okey. Alright, alhamdulillah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kod saya baca. Fa'aqibu. Fa'aqibu. Okey, seterusnya. Tiru. Tiru. Okey. Seterusnya. Hajaru. Hajaru. Seterusnya. Jahadu. Jahadu. Okey, baris yang terakhir ni. Jom, jom, jom. Kafaru. Kafaru. Seterusnya.
Qatilu. Qatilu. Terusnya. Wa qatalu. Wa qatalu. Terusnya. Wa qutilu. Wa qutilu. Okey. Alhamdulillah. Ha, macam mana bacaan tuan-tuan dan puan? Okey ke? Ha, jadi macam untuk kelas 9 malam ni tak dapat lah saya semak bacaan tuan-tuan dan puan. Ha, jadi rasa-rasa je lah tepuk dada tanya diri. Ha, sama ke tak macam saya baca? Ke ada yang lagi? Ha, kalau ada yang lagi tu kena banyakkan latihan lagi lah. Seminggu je lagi ni. Banyakkan berlatih lagi. Sama Ustaz. Okey, terbaik Bu Arya. Alhamdulillah. Jadi kalau sama, maknanya baguslah. Maknanya tepat kita punya tiga perkara asas. Alhamdulillah sama terbaik Beniza. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kerana sesungguhnya ilmu ni datang daripada dia. Kita kena usaha. Yang datang ni daripada dia. Okey, mantap. Kalau semua sama, Alhamdulillah. Jadi kalau yang tak mengaku tu, sedar-sedar lah lagi. Ada gurau lah tuan-tuan. Jadi kalau yang masih belum mampu tu, kena berlatih lagi. Ingat, yang memanjangkan bacaan hanya 3 huruf sahaja. Itu alif, waw, dan ya. Okey, mantap tuan-tuan. Jadi kita pergi pula kepada seterusnya tuan-tuan. Kita teruskan lagi kalau dia duduk pula dekat atas waw. Boleh tengok dekat contoh ni, dia duduk dekat atas waw. Mana ke dia? Dia duduk dekat atas waw ni. Tanda-tanda bulat di pada waw pula. Jadi sama jugalah tuan-tuan dan puan. Saya dah terang banyak kali tadi. Dia ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan. Jadi kita abaikan sahaja huruf waw yang bertanda bulat ni. Jadi dia bukan dikira huruf mat lah kan? Tanya pula. Iya. Jadi kalau kita ingat balik syarat-syarat yang awal-awal kita belajar tu, waw apa syarat pertama dia? Apa syarat pertama waw tu? Kalau huruf mat, kena mati terbaik Puan Lian. Yes. Dia mesti mati. Bila mati tu maksudnya dia tidak ada apa-apa tanda. Tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada tanda bulat pun tak. Tak ada tanda bulat pula. Tak ada tanda baris bawah, baris depan pun tak ada. Jadi kalau dia mati, maksud dia tak ada tanda baris, tak ada tanda bulat. Dia kosong saja. Jadi baru kita panjangkanlah huruf hamzah tu. Jadi dekat sini kita tidak perlulah panjangkan sebab dia ada tanda bulat. Jadi dia tidak kira mati, tapi dia kira hilang. Dia tak kira mati, dia kira tak wujud. Jadi kita abaikan saja huruf waw ni. Jadi hamzah baris depan ni kita baca u satu harakat. La ni kita baca 4. Kenapa pula 4 Ustaz? Bukan 2 je ke? Jadi yang ini sebenarnya ada tanda ombak lah. Yang ni kita baca 4 harakat. Tanda ombak ni. Kebiasaannya siapa yang baca Al-Quran, dia tahulah. Pernah nampak lah tanda ombak. Bukan tahu, dia pernah nampak lah tanda ombak. Jadi walaupun kita belum belajar lagi, tapi untuk permulaan ni, ombak ni kita tandakan je lah 4. Sebab dia boleh jadi banyak. Dia boleh jadi 5. Dia boleh jadi 6. Dia boleh jadi 8 harakat. Itu tanda ombak lah. Jadi sebab itulah kita kena ingat. Lagi sekali saya ulang. Huruf mat, dia boleh jadi 3 huruf sahaja. Alif, waw, ya. Itu huruf mat. Tetapi huruf mat, dia ada 15 lagi pecahan dia.
Huruf mat memang ada 3. Tapi ada 15 lagi pecahan dia untuk huruf mat ni. Salah satunya tanda ombak ni lah. Tapi dia masih lagi duduk dekat batas alif. Jadi yang ni nantilah kita akan belajar. Kan belajar 14, 14 tu terus terus hilang semuanya. Jadi kita fokus dulu. Cuma nak bagi tahulah kepentingan huruf mat ni. Sebab tu modul 2 ni lama kita belajar huruf mat je. Sebab huruf mat ni adalah antara hukum yang paling penting dalam Al-Quran. Raja dah cerita dia. Untuk tuan-tuan dan puan bersedia. Okey, jom. Jadi kita tandakan 4. Sambung balik tadi. Kita tandakan 4. Lepas tu Hamzah satu sahaja sebab tak ada huruf ya. Ka satu saja sebab tak ada huruf alif dekat sini. Jadi bacaan dia akan jadi ulaika, ulaika, begitu. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pula pada tanda bulat pada huruf ya. Tengok ni tuan-tuan puan, ada tanda bulat pada huruf ya. Jadi apa kita perlu buat? Sama saja. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi kita abaikan sajalah ya ni. Padamkan saja dia. Padamkan saja dia. Kenapa kita kena padam ni? Kenapa kita kena abaikan? Kenapa? Gua komen sikit nak tengok faham ke tidak. Kenapa kita kena abaikan ya tu? Maksudnya banyak tanya betul lah. Orang nak termenung pun tak senang. Tak ada, tak ada. Kita tengah kelas ni. Pastikan fokus kita 100% pada saya. Okay, ada tanda bulat. Terbaik Tuan Mufarif, betul. Sebab ada tanda bulat. Sebab tu kita kena abaikan. Jadi kalau mat yang panjang ni, ya ni, dia mesti tak ada apa-apa baris. Tak ada titik. Dia tak ada titik pula. Tak ada baris, tak ada bulat. Dia mesti kosong. Baru Hamzah ni dia akan jadi 2. Tapi disebabkan sekarang ni dia ada bulat. Jadi kita tak boleh jadikan dia 2. Maka dia akan jadi 1 bawah ni. Tengok bawah tu. Dia akan jadi 1 harakat dan kita abaikan huruf ya ni. Jadi kita akan baca na 1 harakat sebab tak ada alif. Ba 1 harakat sebab tak ada alif. Okey. Terbaik Puan Ria. Betul. Ada tanda bulat tak perlu baca. Okay, seterusnya Hamzah baris bawah ada huruf ya tapi ada bulat. Jadi dia masih lagi kekal 1 harakat. Jadi ba ni tak boleh panjang lah. Sebab alif ni ada Hamzah kat bawah tu. Jangan kita pergi panjangkan pula ba tu. Sebab Ustaz kata ada alif. Alif ni bukan ada baris pun. Ada kat bawah tu. Kena tengok betul-betul. Alif tu ada baris kat bawah tu. Iaitu dekat Hamzah ni. Jadi ba tu jangan dipanjangkan 1 harakat. Jadi sekarang ni kita dah tuliskan nombor. Jadi kita bacalah. Bacaan penuh dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabai. Nabai. 1 harakat je. Nabai. Begitu. Okey, jadi Alhamdulillah selesai bertemu dengan tanda bulat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan setakat ni faham ke tidak berkenaan dengan tanda bulat? Ke macam macam terpinga-pinga lagi? Faham ke tidak tuan-tuan dan puan? Senang je tanda bulat ni. Okey, faham Ustaz. Okey, terbaik Puan Lien. Ya. Jadi faham insya-Allah. Okey, kalau tak faham tanya je. Jangan senyap. Takut antara kerisauan dari kepada seorang guru ni adalah apabila pelajarnya tidak faham. Tapi dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu. Tapi dia tidak tanya. Jadi itulah.
Kalau tak faham, Alhamdulillah. Okey, terbaik. Jadi, Alhamdulillah semua faham. Jadi, selesailah berkenaan dengan tanda bulat. Jadi, kita ada lagi satu tanda, iaitu berkenaan dengan tanda bujur. Jadi, kalau tanda bulat tadi dia duduk dekat atas huruf mat, tanda bujur ni lain. Tanda bujur ni dia biasa duduk dekat atas alif je. Alif saja, special. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini. Dia hanya boleh duduk dekat atas alif saja. Dia takkan duduk dekat huruf lain. Jadi apa maksud tanda bujur ni? Jadi kena tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul, tengok dekat-dekat. Dia bukan bulat tau. Tetapi dia bujur. Dia bukan bulat Dia bujur macam telur. Jadi kena pastikan jangan tersilap bila kita baca Al-Quran. Okey. Jadi jom kita sambung pada penerangan dia lah. Jadi tandanya baca dekat bawah tu. Jika kita baca bersambung. Bersambung tu maksud dia di tengah-tengah ayat lah. Di tengah-tengah ayat yang kita tengah baca. Jadi kita abaikan alif tu yang bertanda bujur tu. Kita abaikan. Macam sama je dengan bulat tu. Ada beza dia. Tunggu kejap. Okey. Jadi kita abaikan dia dekat tengah-tengah tu. Kita buangkan dia. Jadi jom kita semaklah. Jadi setiap kali tuan-tuan dan puan baca, ingat macam minggu lepas saya cakap kena buat apa? Kena saya cakap kan minggu lepas. Kena congak. Ada ke saya cakap minggu lepas? Ada kan? Jadi jom kita sama-sama congak. Jadi kita congak lah. Kita tengok huruf tu. Okey. Mim baris atas ma. Baris atas ma. Lepas tu ada alif. Huruf mat. Jadi kita bacakan dia dua harakat. Congak dalam kepala. Jom congak sama dengan saya. Okey, alif baris atas A. Okey, satu harakat je. Nah, baris atas satu harakat. Sebelahnya ada alif kan? Tapi sebabkan alif tanda bujur, bukan mati, jadi kita tak bolehlah panjangkan na ni. Jadi jangan kita panjangkan. Okey, congak lagi. Kemudian ba baris bawah B. Lepas tu ba baris atas ba. Yang ini alif ni alif yang mati. Alif yang kosong, tak ada baris, tak ada hamzah, tak ada tanda bujur. Maka dia adalah alif yang mati, yang kosong. Baru kita panjangkan dia dua harakat. Lepas kita dah congak, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahulah. Ada dua tempat je panjang. Ma dengan ba. Jadi barulah kita baca dengan yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ana biba. Ma ana biba. Okey, sambung lagi pasal tanda bujur ni. Apa bezanya dengan tanda bulat ni? Okey. Jadi tanda bujur ni pada huruf alif tetapi dia dekat hujung. Hujung tu maksud dia apa? Hujung ayat yang kita tengah baca lah. Jadi kalau kita berhenti baca, kita kena panjangkan dia dua harakat balik. Daripada satu tadi, dia akan jadi dua harakat balik. Jadi bila kita nak berhenti, jika kita berhenti, baca berhenti, huruf alif ni akan dibaca dua harakat. Baru ada fungsi dia kalau duduk dekat hujung. Jadi kalau kita baca bersambung, dekat tengah-tengah ayat yang kita tengah baca, maka dia tak ada fungsi. Jelas Okey, jadi jom kita congak lah lagi. Okey, jadi po baris atas satu harakat lah. Po. Sebab tak ada alif. Okey, jadi dia akan jadi satu harakat.
Okey, wa baris atas. Dua harakat. Wa panjang kan? Sebab ada alif. Congak. Wa tu panjang. Okey. Ro baris bawah ri. Ada huruf mat ni, ya ni. Kita tuliskanlah dua. Ro baris atas. Ro. Alif ni dia berada dekat hujung bacaan. Jadi kalau alif ni dekat hujung dan tandanya bujur bukan bulat bukan bulat, dia adalah bujur, maka kalau kita berhenti baca, kita boleh baca dia jadi dua harakat. Jadi bacaan penuhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qawariro. Qawariro. Okey, mantap. Okey, jadi saya nak tanyalah soalan cepumas sikit. Okey. Jadi, andai kata kita tengah baca Al-Quran, okey. Kita tengah baca lah daripada atas contohnya. Kita baca, baca, baca. Lepas tu sampai sini kita dah tak cukup nafas lah. Lepas tu kita berhenti baca. Kita berhenti nak tarik nafas ke. Jadi kita berhenti. Maknanya, contohlah saya baca. Fanada faqola'a. Sekarang ni saya nak tanya. Na tu satu harakat ke dua harakat? Cuba. Dua. Okey, mantap. Ada yang jawab dua. Ada yang jawab satu ke? Cuba kita nak test. Tak tahu lagi jawapan betul ni. Okey, dua ada jawab dua. Okey, lagi. Semua jawab. Puan Serani. Puan Mi. Okey, Puan Lee cantik. Alhamdulillah. Cuba teka. Satu ke dua? Sebab dia kat tengah ayat ni. Dia dekat tengah ayat. Kenapa dua Dia dekat tengah ayat. Cuba. Dia dekat tengah ayat. Tapi kita baca, kita berhenti dekat sini. Sebab wakaf dia terbaik. Awal sangat. Kita tak bagi jawapan lagi. Puan Ria. Ah, Tapi baguslah. Puan Ria dah bagi jawapan dah siap. Okey. Jadi yang lain. Semua jawab dua. Alhamdulillah. Bagus lah tu. Maknanya kelas ni semua faham lah apa yang saya sampaikan. Jadi betul macam Puan Ria cakap. Disebabkan kita tengah wakaf. Disebabkan kita wakaf. Jadi dia bukan di tengah-tengah ayat tu bukan bermaksud kita kena tunggu tanda wakaf je. Bukan bermaksud kita kena tunggu tanda inilah tanda wakaf yang nombor tu ke ataupun tanda wakaf yang dekat atas ke. Bukan bermaksud macam tu. Asalkan kita baca berhenti, kita kena panjangkan dia dua harakat. Sebab dalam Al-Quran ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita boleh je berhenti dekat mana-mana, tak ada masalah. Contohlah kalau macam ni surah pendek lah. Contoh kita baca surah panjang, surah Al-Baqarah tu. Contoh mana ke dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita ambil dah surah tengah-tengah yang panjang tu. Jadi andai kata kita tengah baca surah yang panjang tu. Tengah baca surah panjang ni tengok dekat sini ada tak tanda wakaf? Tak ada tuan-tuan puan. Jadi kalau kita nak mengharapkan tanda wakaf je tuan-tuan puan, matilah kita. Tumpul tuan-tuan puan. Mana nak cukup nafas tu? Kalau yang muda-muda lagi tu tak apalah. Yang kita ni dah berumur ni, memang tak cukup lah nafas kita. Jadi sebenarnya kita boleh je wakaf dekat mana-mana. Dan kalau kita paksa diri, lepas tu kita curi nafas, maknanya kita itu dikira wakaf tau tuan-tuan puan. Contoh kita baca dekat sini. Lawaqiha fa'anzalna minas. Kita tarik nafas dekat sini. Jadi dekat sini, contoh dia tak cantik lah. Kita depan sikit. Okay. Saya baca lagi sekali. Lawaqiha fa'anzalna minas
sama itu kita tarik nafas. Ima, sebenarnya tak boleh tuan-tuan. Kalau kita tarik nafas, dia dah kira wakaf. Dan bila kita wakaf dekat sini, dia akan berlaku satu hukum lain lah dekat sini. Apa hukum dia? Panjang lagi lah kalau nak saya nak cerita. Cuma bila kita baca untuk keadaan macam ni lah. Dia boleh jadi 4 ataupun dia boleh jadi 6. Bila kita baca, sama juga macam tanda bujur tadi. Cuma dalam kes ni, dia bila kita baca bersambung, dia akan jadi 4 harakat. Bila kita berhenti, dia akan jadi 6 harakat. Dekat sini lah. Jadi itu sedikit sebanyaklah tentang wakaf. Ini saja saya selitkan lah pada hari ini. Tapi insyaAllah nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam lah. Dia ada cara-cara je lah. Memang kita boleh wakaf di mana-mana. Tetapi ada cara-cara dia. Ada benda-benda yang kita kena ikut. Jadi kalau macam yang Ana tadi, bila kita wakaf, kita kena panjangkan dia 2 harakat. Alhamdulillah, simple saja. Okey, jadi kita dah habis. Okey, jadi jomlah kita tanya dulu. Okey. Jadi sekarang ni untuk kotak pertama ni. Kita nak minta lah. Okey, seorang wakil. Tuliskan nombor-nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat balik aktiviti nombor tu. Tuliskan. Nak tengok boleh nampak ke tidak, perasan ke tidak tanda bujur tu. Okey. Cuba. Seorang. Okey, saya panggil lah. Okey, ah, Puan Liza buat nombor 1. Okey, Puan Hariah buat nombor 2. Puan Helmi buat nombor 3. Tulis. Tuliskan nombor-nombor dia. Okey, siapa lagi? Puan Nurlela. Buat nombor 4. Okey, siapa lagi? Tuan Rosli. Tuan Rosli ni baru masuk kan? Lambat sangat ni Tuan Rosli. Tak perasan pula saya. Okey, selamat datang Tuan Rosli. Tuan Rosli buat nombor 5. Dan seterusnya. Siapa lagi ni? Tuan Musfaris. Buat nombor 6. Cepat-cepat tulis nombor dia. Tengok betul ke tidak ni. 1 harakat, 2 harakat ni. Okey, Puan Arya laju. Okey, jom kita tengok Puan Arya betul ke tidak jawapan dia. Okey, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Balik kerja Ustaz. Okey, tak apa. Nanti jangan lupa tengok balik rakaman. Terus ni. Tertinggal. Okey. Macam Puan Arya jawab. 2, 1, 1. Dekat bulat ni dia letak apa? Dia letak 1. Betul. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu 2, 1, 1. Mantap. Jadi dah letak nombor, kita boleh baca. Qala ana Yusufu. Ada 2 tempat je 2. Qa dengan yu. Jadi bacaan dia akan jadi Qala ana Yusufu. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, Tuan Helmi dia jawab 1, 1, 1, 1. Okey. 1, 1 dekat tanda bujur ni dia tulis 1. Betul. 1. Tuan Helmi tertinggal 2 kat belakang tu. Tak apa. Okey. Jadi dekat situ ada satu tempat je panjang. Okey, terbaik Tuan Helmi betul. Jadi dekat sini ada satu tempat je panjang, iaitu huruf H. Di bacaan dia akan jadi wa anabihi. Wa anabihi. Okey, tak apa Tuan Helmi, tak apa. Jadi yang penting tanda bujur tu betul lah. Okey. Seterusnya Puan Liza dia jawab 2, 1, 1, 1, 2. 2, 1 dekat bujur tu dia tulis 1. Okey. 1, 2. Alhamdulillah betul juga Puan Liza. Cantik. Jadi dah tuliskan nombor. Tengok dekat yang mana ada nombor 2 tu. Iaitu huruf ma dengan ba je. Jadi ma dengan ba tu je kita panjangkan. Ma anabiba.
Ma'ana biba. Terbaik, alhamdulillah. Okey, mantap. Okey, seterusnya rumus. Okey, dah jawab satu-satu. Okey, dekat enam ni tulis satu. Betul, rumus. Alhamdulillah. Puan Mus pula nama apa saya? Puan Mus. Jadi semua satu harakat, bacaan dia akan jadi wa anamina wa anamina. Semua satu harakat je. Okey, mantap. Jadi nombor 5 ni Tuan Sri bawa balik kerja tak apalah. Saya tolong jawabkan. Satu, satu, dua, dua, satu, satu, dua. Jadi bila kita dah tak nombor, kita tahu. Ingat saran saya. Fokus pada huruf yang nombor 2. Jadi huruf yang nombor 2 adalah A, T, dengan I. Jadi huruf yang lain tu kita baca macam biasa je. Masuk macam biasa tu macam mana? Nanti saya terangkan. Jadi sekarang ni ikut saya baca. Ana ati kabihi. Ana ati kabihi. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, nombor 4 ni. Siapa nombor 4 ni? Puan Nurlela ni. Hilang Puan Nurlela ni. Puan Nurlela. Ini tu. Itulah mungkin. Mungkin dia ada masalah sikit kot. Tak apalah. Okey. Ini jawapan dekat sini. Satu, 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 dua. Ingat tanda bujur dia akan jadi satu. Tapi kalau kita wakaf dekat sini, baru dia akan jadi dua. Jadi bacaan dia dekat sini adalah wa ana ala wa ana ala. Alhamdulillah. Okey. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, kalau kita baca berhenti, maka kita kena baca dia dua harakat. Okay, contohlah, dekat sini potongan-potongan ayat. Jadi, ro dengan na ni dua harakat. Tapi andai katalah saya nak baca terus satu ayat ni, maka saya kena baca ni akan jadi satu lah. Contoh saya baca, Qawari rawa yumitu qala ana. Riro wayumi. Saya sambung. Ini dia akan jadi satu harakat. Tapi kalau saya baca satu-satu, Wariro. Berhenti sekejap. Wayumi tuqola ana. Begitu. Alhamdulillah. Selesai berkenaan dengan tanda bujur. Jadi tuan-tuan dan puan faham ke tentang tanda bujur? Komen sikit. Puan Nurlela je. Puan Nurlela ni tak ada respon daripada atas. Tu. Hilang mana ni? Kena colik je. Maafkan saya, boleh lah. Gurau je. Okey, Alhamdulillah faham. Okey, mantap Puan Arya, Puan Lian. Okey. Jadi kalau faham, Alhamdulillah. Jadi, itu sahajalah topik untuk modul 2 ni. Kita dah belajar tentang cara nak panjangkan huruf. Dan kita dah belajar macam mana kita tak nak panjangkan dia balik. Iaitu dengan tanda bulat dan tanda bujur. Alhamdulillah. Jadi jomlah kita berlatih sikit. Jadi untuk muka surat 26 ni tuan-tuan dan puan, jangan lupa berlatih. Untuk grup basic, terpaksalah berlatih sendiri. Tapi tak apa, nanti saya akan baca jugalah untuk rakaman tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi untuk grup premium jangan lupa berlatih. Hantarkan rakaman. Supaya kita tengok bacaan dia betul ke tidak. Dan untuk grup VIP, grup VIP lah paling cantik. Sebab dia ada ulang kaji harian. Jadi siapa yang tak masuk grup VIP lagi tu, tunggu apa lagi? Promote pula ustaz ni kan. Tak adalah, cuma nak bagi tahulah. Jadi bagi yang masih lemah lagi ataupun mungkin tak boleh nak belajar sendiri, dijemput-jemputlah datang kepada kelas VIP lah. Sebelum kelas VIP, kita ada ulang kaji harian lah. Jadi jom kita sambung kepada bawah tadi. Okey. Jadi untuk muka surat 26 ni,
Dia adalah potongan ayat dua dan dicampurkan. Satu-satu, satu tambah satu jadi dua. Kalau tuan-tuan orang perempuan tengok dekat sini. Khalidina fiha. Ayat nombor dua. Madamati. Ayat yang terakhir. Dia adalah gabungan daripada dua ayat tadi. Khalidina fiha madamati. Jadi muka surat 20 berapa tadi 26 ni memang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan berlatih untuk bacaan panjang. Ya, jadi tadi saya ada kata saya nak bagi tips kan. Okey. Jadi saya nak bagi tips sikit lah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca Al-Quran, lagi-lagi untuk peringkat asas ni lah. Ingat, benda pertama sekali kita kena tengok adalah yang panjang lah, huruf mat. Jadi kita tengok dekat sini, ni panjang, D ni panjang, P panjang, H panjang. Contohnya, kita zoom sikit. Kita fokus dekat huruf mana yang panjang. Okey, O, D, P, H, Ma, Da. Okey, ada 6 huruf je yang panjang. Jadi yang tak panjang tu, kita bacalah macam biasa. Macam biasa tu macam mana? Macam ni lah. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho. Kita perlahan sikit. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Wa. Macam ni. Kita baca macam biasa. Yang panjang tu je, kita baca, apa orang kata, kita baca dia tinggi sikit. Contoh pada ayat ni lah. Yang ho tu kita baca pendek, ho yang panjang tu kita naikkan sikit. Khalidina fiha mati. Ni tak nampak sangat sebab banyak panjang. Kita tengok pada huruf yang tak banyak panjang sikit. Ya. Okey kat sini. Contohnya. Dekat sini yang lupa pula tak share lagi. Balik belajar tengok mana ni. Ni dah kat sini ada ni yang panjang, ada 3 tempat je panjang. Jadi yang tak panjang tu kita baca je lah macam biasa. Ha. Tak sarobi la taqifumu. Sarobi la taqifumu. Lagi sekali. Lagi sekali. Tengok saya baca sekali. Sarobi la taqifumu. Sarobi la taqifumu. Maknanya yang satu harakat tu kita baca macam biasa je. Macam kita tengah sebut. Tak perlu kita nak layan sangat. Ikut apa kata ikut. Kita ikut taranum sangat. Nak ikut sangat baca sedap. Sarobi la taqifumu. Tak perlu macam tu. Kita baru-baru nak belajar ni. Janganlah kita nak baca macam yang pro lah. Biar kita baca macam sumbang. Tetapi betul. Ha, contoh. Kita baca daripada atas lah. Ha, yang satu harakat kita baca macam biasa je. Dengar macam mana saya baca dan cuba ikut. Okey. Wala yakadu yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Nampak tak? Bila saya baca cara sumbang. Tapi kita fokus dekat yang panjang tu je. Contoh seterusnya. Fasahama. Ternaik pula. Lagi sekali. Fasahama. Fakanamina. Fasahama fakanamina. Lagi sekali seorang. Fasahama fakanamina. Seterusnya. Sarobila taqifumu.
Sarabi la taqihumu. Qala li abihi ya abati. Qala li abihi ya abati. Qala ghanami waliya fiha. Qala ghanami waliya fiha. Nampak tak macam mana saya baca? Jadi boleh amalkan tips ni. Ingat. Lagi tips untuk peperiksaan minggu depan lah. Ingat, pertama sekali congak. Tengok dulu yang mana panjang. Ha, yang mana panjang tu kita panjangkan lah. Kita fokus siap-siap huruf apa yang panjang. Lepas tu huruf yang tak panjang tu kita baca macam biasa. Macam kita baca dekat muka surat awal-awal dulu tu. Muka surat 4, 5, 6, 7 tu. A, I, U, Ba, Di, Du, Bi, La, Di, Di, Sa, Ri. Sebab tu kita buat latihan tu dulu awal-awal tu. Sebab kita nak bezakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sajalah untuk penerangan kepada modul yang kedua ni. Jadi pertama sekali kita perlu kuasai. Kuasai baris atas, baris bawah dan baris depan. Ingat apa yang saya cerita sebelum ni. Kalau baris atas mulut terbuka, kita dah bagi formula dah untuk kita ingat baris tu. Kalau baris atas mulut terbuka, kalau baris bawah mulut tersengih. A, I. Kalau baris depan mulut termuncung. A, I, U. Itu satu. Pastikan betul-betul mantapkan baris. Jadi kena buat latihan lagi. Yang kedua, kita kena perlu kuasai baris panjang dan pendek lah. Kita kena tahu huruf mat, alif, waw dan ya dan syarat-syarat dia lah. Kalau alif sebelumnya kena baris atas. Kalau huruf waw, waw tu mesti mati, lupa pula. Sama dengan alif tadi. Waw mati sebelumnya mesti baris depan. Kalau huruf ya, ya tu mesti mati. Dan sebelumnya mesti baris bawah. Tak cukup sekadar itu, tuan-tuan dan puan, tak cukup. Jangan lupa gunakan formula nombor kita lah. Untuk berlatih. Jadi tuliskan satu dan dua. Dua untuk panjang, satu untuk pendek. Dan jangan lupa gunakan formula tekap kita tu. Yang penat saya terangkan banyak kali tu. Formula tekap tu. Kalau satu tarik apa? Kalau satu kita tarik ba, ba. Kalau dua kita pusing ba. Jangan lupa berlatih guna formula tu. Memang insya-Allah berkesan 100%. Selama pelajar kita gunakan memang berkesan lah formula nombor tu. Ha, dan kita serta apa lagi? Kita sertakan lagi lah satu perkara setiap minggu untuk grup premium lah kita ada bagi latihan bacaan rakaman tu lah. Jadi yang buat alhamdulillah, yang tak buat tu baca kita. Jadi kalau yang tak buat, yang tak hantar rakaman dekat grup premium tu, sila-silakanlah hantar. Ha. Dan yang ketiga, kita dah berikan juga cara apabila kita nampak tanda bulat ataupun tanda bujur pada huruf alif, waw dan ya. Jadi perlu diingatkan lagi sekali saya terangkan, kalau tanda bulat tu kita abaikan je. Abaikan je kalau tanda bulat tu dekat alif, waw, ya. Itu kita abaikan saja. Jangan dengar je, tulis sikit. Tulis sikit dekat bawah chat tu, tuan-tuan dan puan. Tanda bulat pada alif, waw, ya, abaikan. Okey. Tulis dekat chat. Tanda bulat
pada alif, waw dan ya. Buat equal tu. Equal, abaikan. Tanda bujur pada alif. Tanda bujur pada alif. Jika bersambung, abaikan. Jika berhenti, panjang dua harakat. Tulis. Panjang pula ayat ustaz ni. Tak sempat nak tulis. Lagi sekali saya ulang. Tanda bulat pada alif, waw dan ya, abaikan. Tulis. Tanda bujur pada alif. Jika bersambung, abaikan. Jika berhenti, panjang dua harakat. Tulis. Ha, tulis. Ikut kreativiti sendiri. Nak tulis macam mana? Cepat-cepat tulis. Supaya kita ingat, lebih ingat apa yang kita belajar hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Jadi selesailah kelas kita dan selesailah pengajian kita pada modul 2 ini. Alhamdulillah. Okey, terbaik Puan Ria. Tanda puji Puan Alif. Okey, tulis lagi. Siapa yang tak tulis tu, tulis lagi. Okey. Jadi itu sajalah pengajian kita dalam modul yang kedua. InsyaAllah, saya doakan tuan-tuan dan perempuan berjaya pada peperiksaan minggu harapan. Jadi untuk minggu harapan, untuk yang ada hari ni dan untuk yang tengok rakaman tu nanti, jangan lupa tentang minggu depan yang kita ada peperiksaan. Jadi peperiksaan ni adalah peperiksaan secara lisan lah. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya dah bagi daripada bulan lepas sampai ke hari ni. Macam-macam tips sudah kita bagi. Macam mana kita nak berhenti, macam nak berhenti, macam mana kita nak baca dua harakat tu. Macam-macam formula dah kita bagi, dua satu nak kena tekap. Macam mana kita nak baca satu harakat tu. Semua kita dah bagi dah tuan-tuan. Jadi semua telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan. Tinggal tuan-tuan dan puan berusaha sahaja. Jadi kuatkan semangat lagi seminggu. Bagi yang belum mahir, lebihkan usaha tu lagi. Sabtu Ahad ni jangan nak rehat sangat. Batalkan je lah plan nak pergi berjalan-jalan. Nak pergi nak pergi tepi pantai ke, nak bawa anak-anak bercuti ke. Dah start sekolah belum? Belum lagi kan? Ha, Batalkan semua niat tu. Gunakan satu ahad ni untuk berlatih. Kalau boleh sampai malam pun berlatih lah. Boleh kita mulai sekali. Ha, jadi teruskan berlatih. InsyaAllah, lagi sekali saya doakan tuan-tuan dan perempuan berjaya pada peperiksaan balapan. Okey, jadi sebelum lambat ni boleh dah. Dah habis cerita dah. Okey, bagus-bagus. Tanda bujur pada alif jika bersambung baca satu harakat, jika berhenti baca dua harakat. Mantap Puan Liza, alhamdulillah. Okey, terbaik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup kelas kita hari ni? Hari ni je last nak tanya soalan live untuk grup-grup basic lah. Dengan premium. Hari ni jelas nak tanya time live ni. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan dan puan? Luahkan apa yang terbuku di hati tu. Tak ada. Tak ada Baik. Alhamdulillah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Itu tandanya semua faham lah apa yang saya ajar. Jadi kita tutup dahulu majlis ilmu kita. Puan Rela ni sampai ke sudah tak? Hilang je. Tak apa dah. Jadi kita tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah good luck semua untuk peperiksaan minggu harapan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan. Okey, sama Puan Arya, Tun Mus Faris sama. Jangan lupa latihan
kuatkan usaha, kuatkan semangat. InsyaAllah. Okey, sama-sama Puan Liza. Jumpa lagi minggu hadapan untuk peperiksaan kita. Okey, buat Puan Surani. Okey, sama-sama Puan Surani. Sebenarnya sempat jawab ni. Okey, bye Puan Surani. Jangan lupa latihan Alhamdulillah. Jangan lupa berlatih lagi. Cuba untuk lembutkan lidah-lidah kita ni. Okey. Alhamdulillah. Alright.